Pada awal tahun 2000, time ni memang tengah famous cyber cafe. Dia tumbuh di mana-mana saja. Korang cakap lah kat mana ceruk tak ada cyber cafe. Game yang paling famous masa tu adalah StarCraft, Half-Life dan lagi satu adalah Counter-Strike. Benda ni bukan je kat Malaysia tau. Dekat Thailand pun sama. Pada tahun 2000, di tengah-tengah bandar Pattaya, dua adik-beradik masuk ke sisi seperti hari-hari sebelumnya. Abangnya berumur 13 tahun dan adiknya berusia 8 tahun. Tiba-tiba je bahu abangnya telah ditepuk daripada belakang. Ingatkan dah habis masa, tetapi yang tepuk tu bukanlah orang yang jaga sisi tu. Ianya adalah budak yang sama je umur macam dia. So diorang pun sembang lah pasal game yang dimainkan oleh abang kepada kedua adik-beradik ni. Tengah sembang-sembang tu, budak lelaki ni tiba-tiba offer, korang nak tak main game dekat rumah member? Menurutnya rumah member dia ni ada satu game konsol yang ada bermacam-macam jenis game dan diorang boleh main sepuas hati diorang. Memandangkan kedua adik-beradik ni pun tak ada apa benda nak buat, dan yang offer tu pun budak bayar diorang je, diorang pun setujulah. Tak ada sebab kenapa ajakan daripada seorang yang sebaya diorang ni membahayakan nyawa diorang. So kedua adik-beradik ni pun ikutlah budak yang baru diorang kenal ni. Dia bawa ke satu bangunan apartmen, bawa mereka ke 7 tingkat anak tangga ke dalam sebuah apartmen yang paling hujung. Kat dalam apartmen tu sebenarnya tak ada satu pun game konsol yang menunggu. Tak ada kegembiraan pun untuk mereka bertiga. Apa yang ada adalah seorang manusia berhati syaitan yang menjadi buruan antarabangsa di atas jenayah yang tak berperi kemanusiaan. Seorang yang pada masa tu hanya dikenali sebagai Mr. Swirl. Dan anak-anak tak bersalah ni telah jatuh ke dalam perangkapnya. Assalamualaikum, nama aku Bamboy dan welcome to channel Bamboy TV, di mana Abang Boy akan mengupas kes-kes true crime, kisah misteri, seram dan pelik yang terjadi di serata dunia. Dan kalau korang berminat dengan benda-benda dark macam ni, korang berada di channel yang paling sesuai untuk orang-orang aneh dan eksotik macam Abang Boy ni. Di akhir video, kalau korang suka dengan konten ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy satu like, dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell notification button tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. Pada tahun 2004, Berlin, Germany, setelah mendapat satu panggilan yang mencurigakan, satu pasukan polis telah menyerbu satu bangunan tinggal di tengah-tengah bandar Berlin. Bangunan tu adalah satu pusat penyimpanan alatan komputer yang dah tak digunakan. Dalam pencarian di sekitar bangunan ni, mereka jumpai satu komputer riba yang masih turn on di tengah-tengah satu bilik. Agak pelik guys, sebab polis telah mencari di sekitar kawasan, tak ada siapa pun yang dijumpai. So macam mana sebuah laptop yang masih hidup ada dekat situ? Polis menjumpai satu hard drive bersama laptop tu. Setelah habis cek satu bangunan, dorang bawa benda yang dorang jumpa ni ke balai polis. Mereka memberikan laptop dan hard drive tu ke bahagian cyber untuk mereka cek. Apa yang dorang jumpa adalah beberapa folder yang memiliki gambar. Pada awalnya yang dorang jumpa hanyalah gambar-gambar makanan, gambar scenery, gambar jalanan dan gambar kedai. Satu persatu folder dorang buka. Lama kelamaan gambar tu menjadi makin pelik. Gambar budak-budak lelaki guys. Mula-mula tu gambar nampak macam normal je. Gambar budak-budak tengah main, budak-budak dekat taman permainan dan sebagainya. Lepas tu inspektor tu cek satu lagi folder. Apa yang dijumpa dekat dalam folder tu membuatkan dia muntah guys. Setiap gambar dekat dalam folder tu mengandungi aksi gambar-gambar yang tak senonoh diperlakukan kepada budak-budak ni. Dalam erti kata lain, CP. Bukan seorang tau, ramai gila. Termasuklah gambar 3 budak lelaki yang Abang Boy mention pada awal video tadi. So benda ni sebenarnya dah jadi biasa dah untuk polis dekat sana. Boleh dikatakan hari-hari unit cyber akan jumpa gambar-gambar macam ni. Tetapi kan, dalam kes ni ada satu benda yang pelik, dan benda ni lah yang menjadikan kes ni dikenali antarabangsa pada masa tu. Secara kebiasaan lah, gambar-gambar yang mengandungi CP ni selalunya ditangkap tanpa wajah pelaku. Dorang berhati-hati untuk sorokkan muka dorang daripada interframe dalam gambar. Dorang buat macam ni sebab tak nak pihak berkuasa dapat mengecam dorang. Tetapi dalam kes ni guys, lelaki yang bertanggungjawab melakukan benda-benda terkutuk ni dengan bangganya mempamerkan muka dan bentuk badannya di dalam gambar. Dekat dalam setiap gambar ada je mamat ni. Tetapi di bahagian mukanya telah diletakkan satu efek yang membuatkan mukanya tak dikenali.
Pada siapa yang biasa dengan Photoshop mesti tahu efek ni. Efek ni diberi nama swirl. Bahagian lain okey je. Muka budak-budak tu pun jelas kelihatan. Tetapi muka dia je yang diberikan efek tu. Disebabkan identiti lelaki misteri ni tak diketahui, mereka menggelarkan lelaki ni sebagai Mr. Swirl. Kes ni menjadi prioriti utama pihak berkuasa pada masa tu, memandangkan ada kemungkinan yang dia masih beroperasi di luar sana. Obviously, teknologi pada masa tu tak se-advance sekarang ni. Polis bertungkul lumus nak mengenal pasti pelaku ni. Macam-macam caralah diorang buat dengan gambar-gambar ni. Tetapi masih tak berhasil. Benda dah ada kat depan mata tau, tetapi diorang tak boleh nak buat apa-apa. Last pihak polis Germany telah menghubungi satu badan antarabangsa, iaitu Interpol, International Police. Dekat Interpol ni ada satu unit spesifik untuk membenteras kegiatan kekejaman ke atas kanak-kanak dan juga unit cyber yang lebih advance daripada polis tempatan. Mereka mula bekerja. Mereka memulakan dengan proses yang dipanggil context clues. Apa saja yang dekat dalam gambar tu akan diselidik. Sebagai contoh, kalau dalam gambar tu ada tin minuman, Interpol akan cari minuman tu dijual dekat mana. Kalau ada poster dekat background, diorang akan selidik ejaan dekat dalam poster tu untuk mengetahui lokasi jenayah ini berlaku. Apa yang Interpol dapati adalah kebanyakan gambar-gambar yang telah diambil ni adalah daripada negara Asia Tenggara. Dalam satu batch gambar-gambar tu telah diambil di negara Cambodia. Kemudian batch seterusnya diambil di Vietnam, kemudian di Thailand, dan ada juga kemungkinan ada mangsa-mangsanya daripada Korea Selatan. Dah satu hal pula, pada awalnya Interpol beranggapan yang penjenayah ni hanya melakukan perkara terkutuknya di satu tempat je. Sekarang dorang dapat tahu yang tempat pencarian mereka makin luas. Penjenayah ni ada kemungkinan menyorok di salah sebuah negara yang Abang Boy mention tadi. Tak ke haru? Ini memberitahu pihak berkuasa yang penjenayah ni tak stay dekat satu tempat tu lama-lama. Selepas melakukan jenayahnya di satu negara, dia akan berpindah ke negara yang lain untuk continue aksi terkutuknya. Makin payahlah pihak berkuasa nak menangkap mamat ni. Setelah sebulan di dalam siasatan, unit cyber Interpol telah menjumpai beberapa keping gambar yang sama di forum-forum CP di dark web. Banyak gila guys. Makin diorang cari, makin banyak gambar-gambar yang diorang jumpa yang mempunyai signature yang sama. Ini adalah Mr. Swirl. Apa yang diorang dapat tahu, Mr. Swirl ni memang satu watak yang agak famous di dark web sebenarnya. Kalau gambar-gambar lain, penjenayah lain tak berani nak tunjuk muka ataupun bentuk tubuh diorang. Tetapi Mr. Swirl ni dipuji sebab berani. Memang pedo-pedo lain respect gila lah dengan dia ni. Memang top contributor lah, senang cerita. Hari-hari ada je gambar baru yang dia upload dekat forum-forum ni. Gambar-gambar baru tau. Gambar yang ada dekat dalam sipanan polis ni satu hal, itu pun dah banyak. Yang polis baru jumpa dekat forum ni adalah koleksi-koleksi baru yang lain daripada apa yang dalam sipanan polis. Dan setelah dikira-kira, mangsa mamat setan ni adalah dalam lingkungan 300 orang budak. Hoi, gila mat. Tetapi seperti yang korang tahu, dekat dark web ni memang susah nak cari lokasi penjenayah. Alamat IP mereka selalunya telah disorok menggunakan software Tor. Tetapi ada satu hari yang mamat celaka ni telah melakukan kesilapan. Dia terlupa untuk sorokkan IP addressnya. Polis telah berjaya mengesan yang posting tu telah dibuat di bandar Vancouver, Kanada. Polis membuat spekulasi yang lelaki misteri ni mungkin adalah seorang yang berasal daripada Vancouver dan adalah seorang pelancong ke negara-negara Asia Tenggara untuk mencari mangsanya. Banyak, okey. Kebanyakan pedo melancong ke negara-negara Asia hanya untuk bertujuan mencari mangsa-mangsa di bawah umur. Pihak berkuasa menggelarkan mereka ni sebagai CST. Pelaku-pelaku ni akan melancong ke negara-negara miskin seperti Thailand, Vietnam, Filipina, Cambodia, India, South Africa, Mexico dan lain-lain lagi. Benda ni dah lama tau. Memang lama gila. Pelancong-pelancong ni terdiri daripada US, negara-negara Eropah dan juga Timur Tengah. So, dorang akan umpan budak-budak yang minta sedekah di tepi jalan ni untuk mengadakan hubungan terkutuk dengan dorang. Negara yang paling banyak kes-kes macam ni adalah di Thailand dan Filipina. Kalau korang nak tahu, dekat Malaysia pun pernah terjadi kes CST ni. Pelakunya adalah seorang warga negara Britain yang bernama Richard Huckle. Dia datang ke Malaysia sebagai seorang tenaga pengajar bahasa Inggeris. Abang Boy tak cover lagi rasanya kes dia ni. Kalau korang nak Abang Boy cover, komen dekat bawah. So anyway, pihak berkuasa masih lagi tercari-cari siapa lelaki misteri ni. Tibalah satu hari, seorang anggota baru bekerja di Interpol masuk bertugas. Dia diberi peluang untuk buat sesuatu mengenai gambar Mr. Swirl ni. Dia tengok-tengok je gambar tu. Dia cam yang dia agak familiar dengan efek ni.
Kalau korang nak tahu, sekiranya sesuatu image tu telah di-blur atau diletakkan efek pixelate, efek tu boleh memadamkan pixel pada gambar asal, menjadikan gambar tu tak boleh di-repair kembali. Bermaksud dekat kawasan yang ada efek tu tak boleh dikembalikan kepada keadaan asal. Berlainan pula dengan efek swirl ni. Setiap detail pixel masih ada dekat dalam gambar berkenaan. Seseorang hanya perlu menterbalikkan proses efek tu menggunakan software Photoshop. Pada tahun 2007, software grafik tak berapa meluas lagi dan tak ramai orang tahu. Tetapi anggota baru ni mempunyai pengalaman sebagai grafik designer di college. Apa yang dibuat adalah dia install Photoshop dan cuba untuk terbalikkan proses efek swirl tu. Selama bertahun-tahun kes ni tak dapat selesai-selesai. Mamat ni masuk kerja pada hari pertama je dia berjaya selesaikan kes ni. Akhirnya wajah lelaki misteri yang dikehendaki polis berjaya terbongkar. Walaupun macam tu, polis masih tak tahu siapa identiti lelaki ni. Bila diorang cek rekod-rekod pesalah lampau, tak ada satu pun yang membuahkan hasil. Diorang cek di semua negara-negara yang lelaki misteri ni beroperasi, masih tak ada hasil. Last mereka ambil keputusan untuk siarkan wajah penjenayah ni di media masa. Di TV, newspaper, di website Interpol sendiri terpampang wajah lelaki ni. Sebanyak 350 panggilan telah dibuat ke talian hotline Interpol dan seramai 5 orang mengenal pasti lelaki misteri ini sebagai Christopher Paul Neal, seorang warga negara Kanada. Menurut pemberi maklumat, Chris yang pada masa ni bekerja sebagai seorang guru bahasa Inggeris di sebuah sekolah di Korea Selatan. Mengetahui yang dia di dalam bahaya, dia terus menempah satu tiket ke Thailand. Bila polis sampai je dekat rumah beliau, dia dah belah dah. Cepat gila buat kerja. Satu gambar telah diambil di mesin ATM di lapangan terbang antarabangsa Thailand. Macam itulah cara sebahagian pedo ni beroperasi. Diorang akan menyertai program mengajar bahasa Inggeris untuk negara-negara miskin di Asia dan berpura-pura mendapatkan kepercayaan budak-budak yang tak bersalah ni untuk melakukan perkara terkutuk dengan mereka. Si Chris ni sama je dengan Richard Huckle. Apa yang menarik pasal kes ni adalah setiap gambar yang Chris upload di forum-forum dark web ni sebenarnya bukan menggunakan PC miliknya. At some point pada awal tahun 2000, Chris ni telah balik bercuti ke negara asalnya di Kanada. Di sini dia telah menggunakan komputer riba adiknya untuk upload gambar-gambar yang tak senonoh ni di forum-forum tu. Itu sebab dia tak kisah nak sorok IP-nya. Sebab kalau terkantoi pun, bukti-bukti menunjukkan gambar tu telah diupload oleh adiknya dan bukan dia. Selama beberapa hari, gambar dan rakaman CCTV suspek berada di sekitar Thailand. Bila polis sampai je dekat tempat kejadian, dia dah hilang. Dan akhirnya pada 19 Oktober 2007, polis telah berjaya mengesan suspek di kawasan terpencil di daerah Nakhon Ratchasima di utara Thailand. Suspek berjaya ditangkap bersama teman lelakinya, seorang rakyat tempatan yang berumur 25 tahun. Susulan tangkapan Chris, dia telah didakwa dengan kesalahan merogol 3 orang budak yang Abang Boy mention pada awal-awal video tadi. Sebab itu je lah yang pihak berkuasa dapat dakwa si Chris ni pada masa tu. Chris telah dibicarakan dan didapati bersalah dan dijatuhkan hukuman penjara selama 5 tahun. 5 tahun je? Hei, macam tak setimpal betul tak? Jenayah-jenayah lain yang dilakukan oleh Chris ni langsung tak disiasat. Tak ada pengakuan saksi dan tiada mangsa yang tampil mendakwa Chris. Polis tempatan pun sekadar buat tugas ala-ala kadar je. Menurut pihak berkuasa tempatan, mereka bercadang untuk melepaskan Chris setelah habis tempoh hukuman kepada pihak berkuasa Kanada. Tetapi apa yang berlaku tak seperti yang dijangka guys. Selepas Chris dilepaskan pada 29 September 2012, pihak berkuasa Kanada tak boleh buat apa-apa pun guys. Chris telah dilepaskan dan diberi hukuman house arrest. Dia tak boleh menggunakan apa saja alatan yang mempunyai akses internet dan tak dibenarkan mendekati taman permainan dan sekolah. Pihak berkuasa Kanada memang tak boleh buat apa-apa sebab semua jenayah yang dilakukan ni dilakukan di luar negara dan di luar bidang kuasa pihak tempatan. Walaupun atas segala usaha untuk menangkap setan ni, dia terpaksa dilepaskan walaupun dia bersalah atas kesemua perbuatan terkutuk ke atas kanak-kanak bawah umur. So semua ni bermakna di semua negara-negara yang setan ni melakukan jenayah dia, tak ada satu pun yang bersungguh-sungguh nak mendakwa si Chris ni. Tak ada seorang pun mangsa yang tampil membuat laporan polis. Serius tu, tak boleh brain siap. Yang si Chris ni, kita ingatkan dia menyesal lah. Memang tak lah guys. Tak sampai setahun dia mula balik dengan perangai lama dia.
Entah macam mana, Chris berjaya membeli sebuah komputer riba dan kembali aktif di forum-forum dark web. Polis berjaya dapat tahu dan sekali lagi Chris telah ditangkap atas melanggar syarat-syarat kebebasannya. Menurut Chris, dia hanya menggunakan laptop tu untuk menggarang sebuah buku biografinya. Akan tetapi, bila polis cek, jeng, polis jumpa banyak gila CP dekat dalam laptop tu. Dan ada beberapa gambar yang mempunyai signature beliau, The Swirly Face. Polis juga dapat tahu yang dia telah berhubungan dengan rakan-rakan forum yang lain. Pada hari yang dilepaskan di Thailand tu tahu, dia telah membuat satu statement di salah satu forum dengan ayat The Swirl lives still. Bermaksud Mr. Swirl masih hidup ataupun Mr. Swirl telah kembali. Lebih kurang macam tu lah. Mamat ni langsung tak takut guys. Bukan sekadar takut, dia langsung tak ada rasa bersalah atas kelakuan jijiknya. Siap bangga lagi tu. Korang nak tahu satu benda tak? Walaupun dia terang-terang telah melanggar syarat pelepasannya kali pertama, walaupun dia didapati bersalah menyimpan bahan-bahan CP, kerajaan Kanada hanya menjatuhkan hukuman selama 6 tahun setengah aja. Tak cukup dengan tu. Hukuman dia mengambil kira hukuman dia yang lepas selama 5 tahun di Thailand. Dalam erti kata lain, dia hanya berada di dalam penjara selama 18 bulan je. Hei, apa kebangang weh. Chris telah dilepaskan pada bulan Mac 2017 dan sekarang hidup di kalangan orang biasa. Korang rasa dia berubah ke? Hei, entahlah. Macam tak percaya abang boy, orang macam tu boleh berubah. Mungkin dengan teknologi yang dah makin advance ni, dia menggunakan cara yang lebih selamat untuk share bahan-bahan terlarang di kalangan kawan-kawannya yang sama keji juga macam dia. Entahlah. So that's it for today guys. Terima kasih sebab tengok video Abang Boy sampai habis. Kalau korang suka dengan video ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy satu like. Dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell icon tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. So akhir kata, kita berjumpa untuk next video. Jangan nakal-nakal, be awesome, stay creepy. Assalamualaikum.